Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel IQ Azlan. Channel orang rumah saja. Dia lebih pada minat masak, saya lebih pada tanaman lah. Baik, saya Azlan Ramli. Saya dalam bidang fertigasi lah. Baik, saya dah lama tak buat video pasal tumbuhan. Rumah saya pada bising. Baik, hari ini saya akan kupas satu topik yang agak penting. Yang penting lah untuk mereka-mereka yang tanam-tanam kat rumah ni kan, iaitu berkenaan dengan baja. Okey. Sebelum tu kita minta yang lihat, yang tengok video ni, mohon supaya subscribe, like dan share, dan tekan butang loceng supaya dapat notification apabila orang rumah saya upload video. Okey. Terima kasih sebab dah subscribe. Okey, baik, hari ini kita, macam tadi saya cakap, kita akan bincangkan pasal baja NPK ataupun baja butil, ataupun ada juga panggil baja biji. Orang kata lebih canggihnya kita panggil baja granula lah kan, yang biji-biji kan, baja tabur lah senang kata kan. Okey, baja ni ada, kalau dekat pasaran ataupun dalam dunia ada banyak jenis lah. Kita ada baja kimia, kita baja organik, kita ada baja yang fertigasi ataupun panggil baja AB. Baja air lah orang panggil kan. Itu pun kita kira kimia juga tu, tapi dalam bentuk yang lain lah. Tapi hari ni saya cerita pasal, kita bincang pasal baja NPK. Target saya pada mereka yang ataupun makcik-makcik ke akak-akak, abang-abang yang tanam-tanam kat rumah lah. Sebab ramai yang dah tahu sebenarnya pasal baja NPK ni, tapi ada juga yang masih kabur, yang tak berapa faham baja apa dia nak pakai. Dia tanam terung, dia tanam cili kat rumah, kenapa dia tak berbuah, kenapa pokok dia bantut, dah tabur baja tapi tak subur kan. Banyak faktor, tapi salah satunya kita cerita pasal baja lah. Okey, pernah tak korang ataupun tuan-puan beli nak tanam baja, nak tanam pokok kan? Bila pokok tu dah besar, kita tanya orang nak tanam, nak bagi baja apa? Aku kata lah baja biji 15. Kita pun beli baja 15. Kita ingat tu jenama, sebenarnya itu adalah formula bagi baja tersebut lah. 15 ada, macam merah dia ada 16 kan. Tapi semua itu adalah formula yang bergantung pada peringkat pertumbuhan pokok. Okey, nanti kita akan kupas pasal tu ya. Jadi kita cerita dulu pasal baja NPK ni. Apakah NPK? Itu bukan jenama, itu adalah singkatan daripada perkataan N adalah nitrogen, P adalah phosphorus dan K adalah kalium ataupun potasium lah. Jadi NPK ni adalah unsur nutrien dalam tumbuhan, iaitu zat makro. Dia ada dua, satu zat makro, satu zat mikro. Yang mana zat makro ada bunyi motor pula. Bunyi lah, tak apa. Okey, member sebelah ni memang minat motor. Okey, zat makro macam nitrogen, fosforus dan kalium tadi adalah diambil dalam jumlah yang banyak. Yang mana zat mikro diambil dalam jumlah sedikit. Zat makro ni macam tadilah, nitrogen, fosforus, kalium, itulah unsur yang paling penting lah, yang penting untuk asas untuk tumbuhan-tumbuhan. Tapi untuk zat mikro, dia perlu tapi diambil dalam jumlah yang sedikit. Macam contoh macam boron ke kan, macam kalsium, ferrum kan, banyak lagi lah. Ada nama-nama pelik pun ada, tapi yang tu kita kupas nantilah kalau sempat, insya-Allah. Baik, formula kalau kita beli, kalau yang kata tadi baja 15 ada 12 17, macam mana kita nak pilih? Dia bergantung pada peringkat pertumbuhan pokok. Jadi macam pokok kecil mungkin kita pakai baja 15. Baja kalau dah nak berbunga kita pakai 12 17. Okey, itu kita letak tepi dulu. Baik, kita cerita pasal formula NPK. Banyak brand ataupun banyak jenama baja dekat pasaran kan. Ada yang murah, ada yang mahal, padahal kandungan nutrien dia sama. Contoh kalau kita beli kat ada yang popular ni kat mana, biasa kan kita beli kadang-kadang kan, macam kat baja ada juga pakai baja, itu dah cukup untuk tanaman.
Ni ada buka ni. Ada keluar baja sendiri kan. Daripada semurah murah sampai semua mahal, walaupun kandungan formula dia sama. Baik, formula NPK ni bergantung kepada pengeluar kan, siapa yang buat. Dia orang masing-masing ni dia ada formula sendirilah kan, sebab tu ada yang mahal ada yang murah. Kemudian secara asasnya dia formula ni bergantung kepada tumbuh saran pokok. Dia tak sama. Pokok kalau kita daripada kecil dengan peringkat berbuah tak sama kita guna formula baja ni. Kan? Sebab dia daripada tumbuhan, daripada tumbuh saran, daripada bunga kepada peringkat buah. Baik. Saya bagi satu contoh. Biasa kalau kita beli 15 apa benda 15. Baik, saya bagi satu contoh. Ini baja yang mana entah saya dapat saya cari dekat store kan. Lama tak pakai. Baja ni pun dah rosak dah ni, dah expired pun. Baik, kalau kita tengok kat sini tak apa, boleh gunalah untuk kita bincang dalam video ni. Baik, kita tengok. Kat sini nampak tak? N13, P 13, K21, dia ada MgO atau magnesium, dan Te. MgO itu magnesium, Te itu trace element. Kita bincang nanti. Baik, kenapa dia apakah fungsi N? Nitrogen. Baik, fungsi nitrogen N, NPK, nitrogen, phosphorus, kalium atau potasium. Saya ulang balik. Okey, fungsi nitrogen, ada panggil natrium, dia adalah untuk menghijaukan pokok, untuk hijau daun lah, untuk proses fotosintesis. Untuk proses fotosintesis dia perlukan klorofil, daun dia hijau lah. Jadi untuk buat makanan. Kemudian N juga sebenarnya dia ada dalam udara, tapi pokok tak boleh serap sumber nutrien tersebut, tapi dia lebih banyak serap pada tanah. Tanah sebenarnya ada nitrogen sendiri, dia ada natrium sendiri, tapi mungkin tak cukup. Jadi kita tambah dengan baja. Kemudian kalau kita tengok kekurangan nitrogen boleh menyebabkan pokok kekuningan, pokok dia kurang besar, dia terbantut kan. Tapi kalau terlebih pula dia akan jadi mabuk daun. Pernah dengar mabuk daun tak? Mabuk daun ni kalau kita tengok pokok kita banyak daun dia, lebat. Kau tengok subur kan, tapi buah tak ada, buah kurang. Ada juga kes-kes yang pokok dia tak dapat nak tampung daun tu, dia kadang pokok tu tak boleh nak tegak, dia sengit sebab daun tu terlalu banyak. Itu adalah kemungkinan terlebih nitrogen. Fungsi P, ni tadi N kita dah cerita, nitrogen, formula dia 13%. 13 ni 13% dalam baja ni. Kemudian P 13% dalam formula dia 13% dalam baja ni, P atau phosphorus. Phosphorus ni fungsi dia lebih pada akar lah, untuk penyerapan nutrien. Kita tahu kan, kalau kita baja yang serap adalah akar. Akar yang mana sebenarnya akar rambut. Jadi P ni untuk membentuk akar yang sihat. Kalau akar tak sihat, okey je macam mana pun sekali, punca pokok tu boleh bersihat, pokok tu berbuah adalah akar dia sihat, akar rambut. Kalau kita cabut atau kita bersihkan betul-betul yang putus, kita akan dapat tengok. Kalau tengok video saya yang dulu, tak salah saya tajuk dia apa tip anak pokok kot, tip pindah anak pokok ke kan. Kat situ saya dah tunjukkan akar rambut yang halus. Akar itulah yang sebenarnya menyerap nutrien. Jadi akar rambut ni akan jadi banyak. P lah, P ni ataupun phosphorus ni fungsi dia untuk akar. Dia akan menyihatkan akar. Kemudian dia juga menggalakkan pengeluaran bunga apabila sampai waktu dia lah. Maksud dia tak adalah kalau pokok tu berbuah 3 tahun kita duk tabur P ni, kita mengharap pokok tu buah, tak adalah kan. Tapi maksud dia bila sampai tempoh pokok tu matang, sampai tempoh pokok tu untuk berbuah, kalau P tu cukup, dia akan berbuah, dia akan berbunga. Okey, kemudian P yang cukup, P maksud dia jumlah fosforus yang cukup atau P yang cukup pada tanah, dia akan menyebabkan buah ataupun hasil yang sepatutnya lah kan. Tak adalah kita tengok sepatutnya pokok tu boleh banyak, tapi kita tengok pokok tu
buah dia sikit kan. Tapi kalau P tak cukup kan, kalau P tak cukup, kita boleh tengok pada pokok tu agak kekuningan, kemudian daun dia tak segar, kemudian buah dia kurang. Itu adalah berkemungkinan fosforus dia kurang ataupun unsur P dia kurang. Okey, jadi yang ke seterusnya, kita tengok pada K21. Kenapa K21 ni adalah formula 21% dalam baja ni. Kenapa K dia 21? Sebab dia adalah formula syarikat ni sendiri. Dan kebiasaannya kalau untuk baja penggalak buah atau bunga ni memang K yang belakang dia akan tinggi. Okey, nanti kita cerita pasal tu Baik, kalium ni atau potasium ni memang sangat penting untuk pembesaran pokok lah K juga sebenarnya antara faktor utama untuk pembentukan klorofil. Pembentukan klorofil pada daun. Kalau kita tengok hijau kan, dia klorofil lah yang hijau tu. Kalau kita tengok macam belajar masa sekolah dulu kan ada belajar sains kan, ada klorofil, ada stomata, macam-macam. Jadi kalau kita nak menanam, sebenarnya kita kena ulang balik, kena check balik yang kita belajar dulu masa sekolah tu. Itu kita akan dapat jumpa balik benda tu, sebenarnya penting. Kemudian K ni juga sebenarnya sebagai sumber kekuatan bagi pokok untuk daya tahan penyakit. Susah nak sebut. Kemudian dia sumber kekuatan lah untuk melawan penyakit. K ni antara fungsi dia lah. Kemudian K ni sebenarnya kalau cukup kan, kalau kita tengok buah dia banyak, buah dia cantik kan. Tapi kalau K kurang kan, kalau K tadi K cukup bukan lebih kalau K dia cukup, kita akan tengok hasil dia yang baik lah. Buah dia banyak, bunga dia banyak. Tapi kalau kurang, kita tengok buah dia sikit, bunga dia kecil sikit, buah dia pun boleh jadi kecil. Dia ada buah tapi buah dia kecil kan. Tapi kalau K tu cukup, dia pokok cantik lah, buah dia banyak lah. Buah banyak insya-Allah, bunga dia cantik. Lepas tu dia tak mudah gugur lah. Kadang bunga gugur kan. Salah satu penyebab dia adalah K yang kurang. Tapi tak semestinya juga K, dia ada faktor lain macam boron dan sebagainya. Tapi secara asasnya itulah. Kalau K tu cukup, dia boleh mengelakkan bunga atau putik buah tu daripada gugur. Kemudian salah satu lagi, kalium ni atau K ni, dia macam pengangkut yang baik lah. Dan nutrien-nutrien dalam tanah, bila K tu cukup, dia sebagai transport kan, untuk melancarkan nutrien-nutrien daripada dalam tanah, nutrien-nutrien lain kan, untuk dibahagikan kepada setiap pokok. Agak pening juga kan, tapi itulah sebagai panduan ataupun sebagai guideline untuk pengetahuan am. Jadi sekarang kita dah bincang pasal NPK, nitrogen, phosphorus, kalium. Macam mana cara nak baca label ataupun nak cari baja? Okey, kata contohnya saya ada pokok terung. Saya ada pokok terung. Pokok terung saya masih dalam peringkat pembesaran. Jadi baja apa yang saya perlu letak? Baja NPK apa yang saya perlu letak? Jadi pokok yang kecil dia memerlukan nitrogen yang banyak. Dia memerlukan akar yang kuat, yang sihat. Tapi dia tak memerlukan sumber untuk buah, sebab dia belum berbuah. Jadi macam saya tadi, K untuk buah. Jadi kita akan cari K yang rendah. Contoh macam ni. Saya tak ada baja 15-15 ni. Jadi cari, secara asasnya saya cadangkan cari yang N15, P15 dan K15. Cari itu untuk peringkat pembesaran atau peringkat pembesaran sebelum berbuah. Okey. Tapi bila pokok dah cukup waktu untuk berbuah, kita dah agak dalam itu kena carilah. Macam pokok terung dia dalam 45 ke ataupun sebulan lebih, dia dah mula berbunga sepatutnya. Tapi bila dah keluar bunga, kita dah tak perlu dah baja baja NPK dia 15. Kita memerlukan K yang tinggi, lebih tinggi daripada yang NP tadi lah. Macam ni, N13, P13, K21. Kenapa? Sebab pada peringkat pertumbuhan ni, dia memerlukan unsur ataupun nutrien untuk berbunga, untuk berbuah.
dia dah tak perlukan untuk, bukan tak perlukan, tapi dia kurang perlukan untuk tumbuh besaran, untuk daun. Jadi kita cari baja yang K dia tinggi. Depan ni boleh 12, 17 ada, macam ni 13, 21 kan. Janji kita cari K dia lebih tinggi daripada yang dua ni. NP rendah daripada K. Faham kan? Rasanya macam ni pun boleh perasan tak? Boleh tengok N dia 13, P 13, K dia 21, lebih tinggi daripada N dengan P tadi. Baik, kemudian untuk cari baja yang baik, bagi saya lah, bukan nak kata baja baik, baja yang bagus lah, kita cari juga yang belakang ni ada TE. Kalau tak ada MGO ni pun tak apalah, tapi ni ada sebagai bagus juga kalau ada belikan MGO ni adalah tak silap saya dia magnesium lah, magnesium oxide. Dan TE ni trace element. Ni yang saya cakap tadi, trace element ni adalah unsur-unsur mikro dalam tumbuhan yang diperlukan. Macam kita tak tahu apa yang akan dia letak dalam ni, tapi dia ada unsur mikro lah. Ada kemungkinan boron dia letak, ada kemungkinan zinc, ada kemungkinan ferrum, ada kemungkinan iron, ada persen-persen dia lah. Ini adalah formula syarikat lah, formula pengeluar kan. TE belakang nampak tak, trace element. Jadi kita tak dapat lah nak cari berapa, tapi bila ada TE ni, kita agak confident sikit, yang mana baja kita ni lengkap lah, agak lengkap lah kan. Dan MGO ni sebenarnya dia salah satu unsur makro juga. Yang mana magnesium ni, dia fungsi dia adalah untuk menghijaukan daun dengan lebih sempurna. Tadi nitrogen dia menghijaukan daun kan, dia untuk proses fotosintesis. Tapi magnesium ni dia dapat menghijaukan daun dengan lebih sempurna. Kemudian dia dapat bentuk membentuk karbohidrat dan macam-macam lah kan. Kalau dalam baja sawit, dia dapat menghasilkan minyak yang baik, minyak yang banyak. Kemudian dia juga, magnesium ni juga sebagai transport ataupun pengangkut nutrien ke bahagian-bahagian tanaman. Dia boleh bantu untuk mengangkut nutrien-nutrien lain ke dalam bahagian-bahagian tanaman. Jadi magnesium ni bagus lah, memang penting untuk tanaman. Okey, itu antara contoh formulasi baja lah yang kita perlukan. Daripada yang saya cakap tadi, kita daripada peringkat pokok kita memerlukan N yang tinggi, peringkat tumbuh besaran pokok kita memerlukan N yang tinggi dan P yang banyak lah. Sebab tu kita pakai 15%, 15. Kalau ada juga yang 16 boleh juga, ada juga 18. Tapi cara asasnya kita pakai dulu 15 ataupun 16 untuk tumbuh serang pokok. Kemudian apabila pokok tu dah peringkat berbunga, kita dah tahu waktu dia sepatutnya dia berbunga, kita letak baja yang mempunyai K belakang dia yang tinggi, lebih tinggi daripada NP tadi. Okey, rasanya jelaskan. Okey, contoh lain adalah seperti baja ini. Okey, kita tengok kan. Kita boleh tengok dia punya N dia 10, dia punya P dia 6, dia punya K dia 28. Kemudian dia ada lagi MgO dia 3, dia ada lagi boron, dia ada lagi amino, dia ada lagi TE, trace element. Okey, kenapa N dengan P dia sikit? 10, N 10, P dia 6. Itu adalah formulasi, sebab tu adalah formulasi syarikat tersebut. Yang kita tengok adalah K, kalium dia 28. Ini adalah baja, saya pakai baju untuk sawit lah, baja ni murah je. Saya pakai baja untuk sawit. Jadi saya nak buah yang banyak. Maksud dia pokok saya sekarang ni peringkat patutnya peringkat berbuah kan. Jadi saya nak pokok saya menghasilkan buah. Jadi saya memilih, kita tengok tadi dia punya K 28 tinggi kan. Rendah macam K21 boleh, K23 pun boleh. Janji dia lebih tinggi daripada N dengan P tadi. Jadi kalau soalan kenapa N dengan P tadi 10 dengan 6, N 10, P 6, tu saya payah nak jawab lah. Sebab itu adalah formulasi baja syarikat tersebut kan. 10, 6, 28. Kemudian dia ada magnesium 3%. Yang nombor-nombor tu sebenarnya persen kan. N 10, maksud dia N tu 10%, P
P 6%, K dia 28% dan magnesium dia 3%. Itulah formulasi baja syarikat tersebut. Jadi kita sebagai pengguna, tugas kita cari baja yang sesuai lah. Contoh kalau orang kata nak buah, kita cari K dia yang lebih tinggi daripada N dengan P tadi. Okey. Kemudian kita dekat baja tersebut pun ada lagi magnesium yang saya cakap tadi kan, fungsi dia. Kemudian dia ada boron. B tu boron lah. Kalau kita tengok balik tadi, B boron. Boron ni adalah mikro tak salah saya. Dia unsur mikro yang mana dia memudahkan pengambilan unsur kalsium dan dia juga mengangkut karbohidrat ke bahagian-bahagian tumbuhan lah. Kemudian dia juga penting untuk pengembangan bahagian-bahagian tanaman atau pembahagian sel tanaman untuk menjadi tanaman itu lebih aktif lah, kan? Dan antara yang paling jelas adalah peranan dia untuk kualiti buah yang lebih baik. Kalau kita tanam cili biasa petani-petani cili atau terung, dia suka pakai kalsium boron. Kalsium boron. Boron dan kalsium ni macam adik-beradik lah, kan? Macam kalau untuk elak daripada bunga dia gugur ke atau apa, kami akan sembuh boron lah, kalsium boron, biar pokok dia lebih kuat, bunga dia lebih kuat, buah dia lebih cantik. Kadang buah tak cantik, sembuh lagi boron untuk kualiti buah. Kebiasaannya itulah. Kemudian dia ada, kalau kita tengok tadi, dia ada asid amino. Asid amino ni salah satu fungsi yang penting juga, memang penting dia untuk mengatasi stres pokok. Pokok ni ada stres sebenarnya, kan. Kita bukan manusia je ada stres, pokok pun ada stres. Jadi apa punca pokok stres? Kita tengok pokok tu, kita tengok pun stres. Jadi pokok tu stres lah. Okey, dia akibat daripada cuaca, daripada kelembapan tanah yang rendah, maksud dia kering, kan. Kita macam rumah saya dia tak siram pokok tu jadi stres. Dia pokok kemudian hujan yang berlebihan, kan, banyak faktor lah. Jadi pokok tu macam boring lah pokok tu, kan. Kemudian dia juga sebagai fungsi amino ni untuk shortcut proses sintesis. Amino salah satu fungsi dia sebagai shortcut dalam proses sintesis nutrien seperti karbohidrat. Kemudian tanpa amino, secara semula jadinya pokok untuk dia buat makanan, kan, dia perlu ubah karbohidrat melalui proses fotosintesis, kan, matahari, kan. Dia perlu ubah melalui proses fotosintesis. Tapi bila proses fotosintesis tersebut, susah nak sebut fotosintesis belit-belit. Jadi bila dia nak melalui proses fotosintesis tersebut untuk dia buat makanan, kan, proses tersebut kadang-kadangnya terganggu tau. Banyak-banyak faktor lah yang menyebabkan proses tersebut jadi lembab ataupun jadi tak cekap. Okey, tanpa amino ataupun tanpa kita bagi amino dekat pokok, ini sebagai pengetahuan am lah, kan. Kalau kita tanam pokok-pokok biasa ni tak payah ni tak apa, tapi ni kita terangkan sebab saya dah tunjuk tadi baja tadi ada amino, kan. Jadi tanpa amino, secara semula jadinya pokok ni dia perlu ubah karbohidrat untuk digunakan melalui proses fotosintesis, kan. Kita belajar dulu sekolah, kan, proses fotosintesis. Tapi bila proses fotosintesis, belit-belit lidah, bila proses fotosintesis tersebut terganggu, kurang cekap atau lembab atas faktor-faktor yang tertentu, memang pokok akan kadang-kadang dia akan jadi macam itulah, akibat mungkin cuaca dan sebagainya. Jadi bila kita bagi amino daripada luar, maksudnya kita bagi baja yang punya amino ataupun amino saja, dia akan membantu shortcut atau membantu proses fotosintesis tersebut dengan lebih cekap. Maksudnya pokok tu tak terlalu stres lah, dia tak payah nak keluarkan tenaga lebih untuk melalui proses sintesis tersebut sebab kita dah bagi asid amino. Itu sebagai guide lah, tak payah pening lah. Itu sebagai orang kata sebagai tambahan ataupun bonus ataupun pengetahuan am saja. Kemudian dia ada juga TE. Ini saya banyak kali sebut TE, kan. TE ni adalah trace element yang mana dia biasanya mengandungi unsur mikro yang kita tak tahu dalam ni baja ni apa. Kalau kita hantar lab ataupun hantar makmal baru kita tahu, sebab itu adalah formulasi ataupun rahsia
syarikat tersebut, formulasi syarikat lah. Mungkin dia punya zinc, mungkin dia ada ferrum, mungkin dia ada iron kan. Itu antara nutrien-nutrien yang saya sebut tadi lah, nutrien-nutrien mikro yang perlu untuk pokok. Okey. Baik, itu antara contoh-contoh formulasi baja lah yang terdapat dekat pasaran. Banyak lagi. Kalau rajin pergi kedai pertanian, tengok-tengok baja, banyak lagi formulasi baja yang bergantung pada pengeluar. Jadi terpulang pada kita nak pilih mana. Yang penting peringkat pertumbuhan. Jangan kita pilih peringkat pertumbuhan pokok daripada kecil nak ke besar, kita pilih untuk baju buah. Jangan macam tu pula. Kemudian okey ni, saya nak terangkan satu lagi. 13-13-21 ni tadi. Nombor yang saya sebut tadi adalah persen nutrien dalam baja. Maksud dia nitrogen 13%, phosphorus 13% dan kalium 21%. Jadi kalau kita tambah nombor-nombor ni semua 13, 13, 21, dia ada cuma 47% kan. Jadi kenapa dia tak 100%? Mana lagi hilangnya 53%? Baik. Nutrien-nutrien ni untuk kita nak bentukkan jadi apa yang saya diberitahulah. Untuk jadikan baja, dia tak boleh berdiri sendiri. Jadi dia perlukan pengikat. Kan? Dia perlukan pengikat ataupun kita panggil bahan lengai lah. Bahan lengai ni atau pengikat ni terdiri daripada mungkin tanah, mungkin pasir atau media-media lain lah, bergantung pada pengeluar. Jadi itulah sebabnya kenapa kalau kita tambah 13, 21 tu cuma ada 47%. Bermaksud dalam satu ni ada 47% nutrien dan 53% bahan lengai. Itu pun sebagai pengetahuan awam sajalah. Okey. Yang penting kita pilih baja dengan betul, mengikut peringkat pertumbuhan pokok. Kita sekarang ni kita dah pergi kedai pertanian ataupun kedai mana, kita dah beli baja ni, kita dah bawa balik. Tapi macam mana kita nak tabur? Ambil cara tabur, tabur lah kan. Tapi macam mana guna kaedah yang betul? Kita tak boleh, sebenarnya kita tak boleh tabur je dan mengharapkan hasil yang banyak. Kadang-kadang ada juga tengok tabur penuh. Contoh ni lah, tabur penuh baja dalam ni. Esok-esok pokok dia tak mati, pokok dia lain macam jadi kan. Boleh juga mati tau sebab baja ni panas. Okey, langkah pertama yang kita perlu tahu sebelum tabur baja adalah baca belakang ni. Label dia ni kita kena baca. Setiap formulasi baja ataupun setiap pengeluar berkemungkinan cara dia berbeza dengan apa yang kita amalkan sebelum ni. Okey. Contoh kalau kat sini dia tulis direction for use ataupun aturan penggunaan kan. Kata application every 2 weeks ataupun kita perlu tabur ataupun aplikasi dia setiap 2 minggu. Okey, untuk pokok ataupun untuk pasu yang kecil, untuk pasu yang kecil kita cuma boleh kena letak setengah sudu teh baja. Sudu teh ni, sudu teh bukan sudu makan tu. Sudu makan tu kan besar kan. Biasa kalau kita makan mi ke makan apa tu, itu sudu makan. Itu tablespoon. Yang ni teaspoon. Maksud dia sudu teh yang kecil tu kan. Pernah tengok ke kedai orang gaduk pula, godak air kan. Yang kecil tu. Setengah sudu je kalau dia kita punya pasu tu kecil. Kalau pasu yang besar, kalau ikut kat sini, satu sudu teh. Tu sebagai contoh lah kan. Ada kat sini pun untuk pokok besar, untuk pokok kecil kan. Kat sini kita perlu baca label. Penting ni, perlu baca label. Kemudian tabur. Contoh ni pokok kan. Ada juga bini saya punya ni, rumah saya punya ni. Contoh kita baja, nampak tak? Baja kita jangan letak dekat sini pangkal ni, kita letak jauh sikit. Sebab baja ni panas. Kalau dia pokok tu terkena,
Kalau pokok tu kecil ataupun batang dia masih tak kuat, kadang kuat pun kena juga. Tak kuat dia terkena, dia boleh melecu sebab baja ni panas. Dia kimia kan. Jadi kita letak dekat jauh sikit daripada pangkal. Kadang-kadang saya korek sikit, saya tanam. Macam tu. Kemudian untuk tabur, tanah mesti lembap. Untuk penyerapan yang baik, tanah kena lembap, ataupun mungkin selepas hujan ke atau selepas siram ke kan. Kalau ikutkan ni dia kata selepas setiap kali kita letak baja, kita siram cepat-cepat. So dia untuk result yang baiklah, atau untuk hasil yang baik. Maksud dia kat sini pun dia cakap perlukan air ataupun perlukan kelembapan kan. Memang baja butir dia perlukan kelembapan, perlukan air untuk diserap ke tanah. Kalau kita tabur pada musim kemarau ataupun kita tak siram, kita main tabur je, kita biasa tengok tak, kita punya baja tu tak hilang tau. Dia macam kering, macam tu je. Ada tapi dia kering macam tu kan, dia tak hilang. Itu maksud dia baja tu dia tak meresap ke tanah. Nutrien dia tak banyak ke tanah, dia lebih banyak ke terbebas kat luar lah, mungkin udara dan sebagainya. Jadi dia perlukan kelembapan. Jadi kalau macam tanah kita kering ke apa, kita siram dulu, tabur, ataupun lepas tabur kita siram. Itu antara cara yang betul lah, cara yang baik lah untuk kita aplikasi ataupun kita nak bagi baja pada pokok. Kemudian saya cakap tadi, jauhkan baja tu daripada pangkal pokok. Mana tadi saya punya? Jangan letak dekat pangkal sini. Jauhkan sikit. Nampak okey. Dengan sukatan yang betul lah. Tapi kalau tak ada label, kalau kita beli, kadang kita beli dekat kedai dah ada siap repack kan. Dia kadang daripada baja 25 kilo ataupun baja 50 kilo, dia repack kecil-kecil, sekilo 2 kilo. Kita kena tanya orang yang jual tu, berapa sukatan yang kita perlu letak. Kalau kita dah biasa letak, mungkin kita boleh agak lah. Tapi kadang-kadang formulasi baja tak sama kan. Kadang cara penggunaan dia lain. Jadi kita kena tanya penjual baja tersebut. Okey. Kemudian bila kita dah pakai, contoh baju macam ni, kalau kita ada bekas lain, kita tuang, kita tutup lah kan, tak payah ke apa. Tapi kalau tak, kita tak nak, lepas kita seal, kita potong kan, kita kena seal balik. Lipat betul-betul, kat pakai getah ke apa. Janji elakkan udara luar terlalu banyak masuk dalam plastik tu. Sebab nanti dia nutrien tu akan terlerai dengan sendiri. Kita tak nak macam tu lah. Nanti dia punya baju butir ni dia akan lembik kan. Dia akan tak, maksud dia nutrien dia akan kurang lah. Akan terbebas dengan sendirinya. Kita tak letak kat pokok pun dia, nutrien dia terbebas dengan sendirinya. Kemudian jangan simpan baja dekat tempat yang terdedah pada cahaya matahari secara direct. Jangan bagi panas. Kemudian jangan terlalu lembab, tempat-tempat yang hujan kan. Elok letaklah bawah bumbung ke kan, dalam stor ke, letak. Maksud dia sentiasa kering, lembab dan kering. Jangan lembab sangatlah. Sentiasa kering lah orang kata. Okey. Kemudian ada satu lagi. Ni sebagai tambahan sajalah. Kenapa baja ataupun kenapa baju murah padahal nutrien dia sama dengan baju yang mahal tadi. 15 Yara, harga dia tak sama dengan 15 ataupun 15 sebenarnya adalah sebab faktor formulasi dan bahan kandungan yang diletak. Maksud dia kita tak cerita pasal kedai-kedai itulah. Kita secara general saya sebut ada kemungkinan nutrien yang dibagi adalah tidak tepat. Mungkin daripada kandungan bahan lengai ataupun formula baja tersebut
ataupun kualiti baja nutrien yang digunakan menyebabkan baja tersebut mahal ataupun baja tersebut murah. Kan orang kata kualiti lah. Ada juga kadang saya baca, kenapa baja ni murah padahal sama baja ni mahal. Salah satu sebab adalah ketepatan unsur. Itu adalah salah satu sebab juga. Mungkin dia tulis kat situ N15, 15%. Tapi bila masuk ke makmal, dia tak dapat tu 15% sebenarnya atau kurang kan. Tu saya tak pastilah. Orang kata tak pasti yang kongsi tapi itulah kadang orang kata, alah kenapa baju kau mahal sangat? Kenapa baju ni boleh murah? Tu antara faktor-faktor lah yang saya sebutkan tadi. Mungkin bagi saya dia lebih kepada penggunaan nutrien tersebut dan ketepatan kandungan. Baik, saya rasa cukuplah untuk pembincangan NPK pada kali ini kan. Baik, alhamdulillah rasanya kita dah sampai itu ujung lah. Saya rasa cukuplah untuk penerangan seberingkas seberingkas pasal baja NPK kan. Target saya adalah kepada mereka-mereka yang biasa tanam tapi tak tahu nak guna baja apa, ataupun dia biasa pakai baju apa tapi dia tak tahu sebenarnya baju tu untuk apa. Contoh dia asyik bagi 15 je baju tu kan. Tapi dia tak tahu pun baju tu sebenarnya untuk apa kan. Kenapa ada, mana yang nak tahu kenapa ada formula 12 17, kenapa ada 15 kan. Jadi banyak lagi sebenarnya baju lain, baju organik ada, baju fertigasi ada, baju AB ada kan, ataupun kita panggil, ada juga panggil baju air. Tapi hari ini kita cerita pasal baju NPK lah. Saya harap kongsian saya ni dapat manfaat pada semua yang menonton. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe, share kalau boleh. Itu sajalah. Semoga bermanfaat pada semua. Jadi insya-Allah nanti kalau ada masa lagi, kalau saya ada masa free, saya akan bincangkan pasal lain lah. Mungkin topik penyakit pokok kan, serangga-serangga perosak kan, ataupun cara penggunaan ataupun cara nak buat baju sendiri kan, baju organik sendiri, apa bahan-bahan dapur yang kita boleh gunakan untuk menyuburkan tanaman. InsyaAllah doakan ada masa untuk saya buat video tu lah. Okey, terima kasih banyak. Jangan lupa sekali lagi like dan subscribe, share. IQ Azlan. IQ tu sebenarnya nama isteri saya, Ika. Okey. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum.